الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك
الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. Ni, kat ni ada ni. Ada saya beli bakul sampah baru. Macam nak hijau. Nak kena buka pula. Ha? On. Kata on. Bismillahirrahmanirrahim. Amai dah saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat pilihan pada malam ini An-Nisa surah yang keempat ayat 175. Ayat ini bakal menjelaskan kepada kita di antara usaha yang perlu kita lakukan untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmatnya kita bakal dimasukkan ke dalam syurganya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu billah wa'tasamu bih fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqim. Maksudnya, oleh itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran ini, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya yang khas, iaitu syurga, dan limpah kurnianya yang tidak terkira, dan Allah akan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, jalan agama Islam yang membawa kepadanya. Masya Allah. Ya? An-Nisa surah keempat ayat 175. Jadi di dalam ayat ini, di antara usaha yang perlu kita lakukan demi untuk mendapat rahmat Allah, dan dengan rahmatnya kita akan dimasukkan ke dalam syurganya. Ini berdasarkan sebuah hadis. Sebahagian matan ini mengikut matan Imam Muslim. La yadkhula ahadun jannah bi amalihi qalu wala anta ya Rasulullah qala wala ana illa ayataghammadani Allahu bi rahmatih. Yang bermaksud, sekali-kali seseorang itu tidak akan dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalannya. Jelas tuan-tuan, amalan saya, amalan kita semua tidak standing seperti amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan kata Nabi, para sahabat pun kita tak dapat nak menandingi, nak menyamai segi amalan mereka. Masya Allah, segi pengorbanan mereka, kesungguhan mereka, dan kesungguhan memperjuangkan agama Allah jauh beza dengan kita. Justru sahabat bertanya, adakah termasuk engkau ya Rasulullah, yakni dengan amalan-amalan engkau yang bermutu tinggi, yang grade A, yang cukup best, khusyuk, kamu juga tidak boleh mengharapkan, menyandarkan kepada amalan untuk masuk syurga Allah? Ya, termasuk dengan aku. Balik awal. Habis semua. Kalau Nabi yang begitu hebat pun dah bagi tahu, amalan beliau tak mampu menjamin beliau masuk syurga dengan amalan. Nabi menyambung sabdanya, kecuali orang-orang yang diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oh, malam ni kan nak buat rakaman tu. Dak kan? Takbir raya. Kan itu. Teringat-ingat malam ni, tak apa nak sihat, nak segan. Baik. Jadi
Itu jawapan. Kesemua kita, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk syurga dengan rahmat Allah. Bahkan tuan-tuan, hadis yang mulia ni menyebut kita terhindar daripada melakukan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, semata-mata kerana rahmat Allah. Kita jadi baik pun kerana rahmat Allah, kerana kasih dan sayangnya Allah pada kita. Cuma kita ada ikhtiar, usaha yang kita lakukan. Kita ikut perintah Allah, kita meninggalkan larangannya. Itu di antara sebab musabab untuk mendapat rahmat Allah. Jadi dalam ayat ni dua benda. Cuba dengar. Oleh itu orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran ini, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya yang khas, Melayu kata, yakni syurga, dan limpah kurnianya yang tidak terkira, yakni bila? Di negeri akhirat. Dan Allah akan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, jalan agama Islam yang membawa kepadanya. Membawa kepadanya makna membawa kepada keredaan Allah. Sampailah kita ke matlamat untuk mencari keredaannya. Jadi Allah terima segala amalan-amalan kita, dan dengan rahmatnya kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu. Jadi pembahasan kita pada malam ni adalah dua. Pertama, Allah sebut fa'ammal ladzina amanu billah, maka adapun orang-orang yang beriman dengan Allah. Ini kita nak kena hurai sikit. 8.45 kita berhentilah, sebab demam ni pun tak clear elok lagi ni. Dia bila kena aircon, tapi tadi tidur aircon okey pula lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, beriman dengan Allah. Kita semua sedia maklum, beriman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Di antaranya menuntut kita, bila kata beriman pada Allah, apa dia? Kita wajib mengasahkan Allah. Allah itu satu je, tidak berbilang. Kalau Allah tu berbilang, di langit pun ada Allah, di bumi pun ada Allah, balik awal. Ini Allah sebut 21, 22. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalaulah ada Tuhan-Tuhan yang lain di langit dan juga di bumi, nescaya berlakulah kerosakan di dalam pentadbirannya. Nampak tak Mus? Mana mungkin? Dia buat mana mungkin tak dah. Sebuah negara ada 2 Perdana Menteri, tak boleh. Dia kena ada timbalan Perdana Menteri. Dah sekian lama baru dilantik timbalan Perdana Menteri. Jadi tahniah kepada Datuk Sri Ismail Sabri. Tahniah. Moga-moga Datuk Sri dapat menunaikan tanggungjawab sebaik mungkin. Jaga apa yang selalu saya sebut. Mungkin Datuk Sri tak dengar, tapi kena rajin-rajin juga tengok ayat-ayat Quran. Kita sebagai pemimpin cuma nak peringat, bukan nak aja, nasihat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Hadis Bukhari. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanya dengan kepimpinannya. Jaga. Jadi jelas, pertamanya mengasahkan Allah. Qul huwallahu ahad. Allah tu satu je. Tak ada lain dah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kalaulah ada Tuhan-Tuhan yang lain, di langit ada seorang, di bumi ada seorang, Allah sebut la fasadata. Maka berlaku kerosakan dalam pentadbiran. Sebab tu wajib kita mengasahkan Allah. Ceras hujan lebat. Ini dah habis dah. Sekarang ni di sini dia panggil dalam bahasa Inggeris incessant rain. Incessant rain ni makna bukan renyai-renyai, yang tak putus-putus. Dia sedia ada. Macam crying incessantly. Lebih kurang macam tu. Mu cukup suka saya cakap Inggeris. Tak lama lagi mu panjang mu, insya-Allah. Kan kita duk minta 40 tahun. Jangan terpanjang mu satu hari. Satu stage dengan Dr. Zakir Naik. Kan? Kita berbahasa Inggeris. Ketika itu. Baik. Beriman pada Allah
Menjadi kewajipan kita mengasahkan Allah Subhanahu. Begitu juga bila kita sebut beriman kepada Allah, kita tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. England menang awal pagi esok. Tapi malangnya England, Phil Foden tak akan beraksi. Umur baru 20 tahun, mewakili kelab Manchester City. Dia di antara potensi cukup terbaik. Dia dilatih, dibimbing oleh Pep Guardiola. Tanya saya lah. Dia tak main, dia cedera dalam latihan. Dia memang best. Saya suka tengok orang muda, tapi cara permainannya memang best. Tu sedikit tentang malam ni Euro pukul 3 pagi. Tapi saya tak akan tengok. Kita akan tengok ujung-ujung tu nanti dalam dah habis permainan. Lepas subuh baru kita buka. Buka apa? Buka internet. Cari Euro Final. Dia 5 minit 3 gol. Okey, tengok 5 minit tu cukup lah. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok, tengoklah. Bukan tak boleh. Solat tahajud dulu. Baik. Tapi jangan solat depan TV pula sambil nak tengok gol tak gol. Kan? Tak boleh. Baik. Tidak syirikan Allah, tidak mempersekutukan Allah, itu beriman kepada Allah. Kenapa? Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar. 5:72 Al-Maidah. Sesungguhnya sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka sesungguhnya diharamkan baginya syurga. Hadis Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala jannah wa man mata yusyriku bihi syai'a dakhala nar. Siapa-siapa yang mati tidak pernah mempersekutukan Allah, syurga tempatnya. Tetapi sebaliknya, siapa yang mati mempersekutukan Allah dengan sesuatu, neraka tempat tinggalnya kelak. Jadi kita menganggap, kita meyakini ada lagi Tuhan selain daripada Allah. Tuhan ni pun kita patuh, Tuhan ni pun kita patuh, tak boleh. Kecintaan hanya satu. Sebab tu Allah sebut memang ada manusia, kecintaan dia berbelah bagi. Allah pun dia cinta makhluk yang bernama berhala ataupun makhluk yang bernama manusia yang diberhala pun juga dicintai. Jadi cinta dia berbelah bagi. Al-Baqarah 2 ayat 165. Ini contoh-contoh syirik. Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Itu kan disebut. Dan ada di antara manusia, kata Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menjadikan selain pada Allah. Makna mereka mengadakan tandingan kepada Allah. Ayat ni pun standing seperti Allah. Dan mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Itu syirik. Syirik 2:165. Begitu juga syirik 42:21. Am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'zam bihillah. Tuhan tanya, apakah kamu ada Tuhan selain pada aku yang mensyariatkan, yang menggubah undang-undang, peraturan hidup untuk kamu yang tidak diizinkan Allah? Itu juga syirik, batal iman dan Islam kerana kamu tidak mengasahkan Allah. Boleh? Siap apa ni? Apa cerita? Okey. Boleh tuan-tuan? Alhamdulillah. Baik. Selain daripada kita mengasahkan Allah, jangan sesekali mempersekutukannya dengan sesuatu. Kita wajib meyakini, ini beriman pada Allah, wajib meyakini kewujudan Allah. Mana mungkin kita ni by coincidence, secara kebetulan ke datang ke dunia? Tidak. Akal kita memberitahu kerana hubungan di antara bapa dan ibu kita, kan? Maka lahirlah kita ke alam dunia. Siapa yang menjadikan mereka? Ada nenek lah, datuk dengan nenek. Datuk ni lahir sekali kepada siapa? Mereka semua telah meninggal, tapi kita masih hidup. Jadi ada satu kuasa yang mentadbir kehidupan kita. Jadi makna wajib kita meyakini kewujudan Allah. Mana dalil Allah itu wujud? 32:4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Allah yang mencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya.
Termasuk haiwan, manusia dan tumbuh-tumbuhan, kesemuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wajib kita meyakini. Ini soal akidah, soal beriman. Kadang-kadang kita beriman, kita meyakini kewujudan Allah, tapi kita sangsi dalam soal rezeki. Ini tak betul. Sebab apa? Ingat tak? Ada tak ni Muhammad Rizal Osman? Kalau ada, buka kitab Tafsir Arab Saudi ya. Kitab ni siapa-siapa yang memiliki, muka surat 887. Surah ke-55 ayat 29. Allah yang mentadbir seluruh alam. The administrator of the world. Mungkin macam itulah. Of the universe. Rather, universe is much better than the world. Mau cukup suka tak cakap penting? Alamak. Allah Ta'ala yang mentadbir. Dia tak ada hari ni, tak apalah. Allah berfirman 55:29, kulla yawmin huwa fi sya'n. Allah Subhanahu wa taala setiap waktu di dalam urusan. Apakah urusan Allah? Mencipta, menghidup, mematikan. Lagi apa lagi? Memberi rezeki. Ini soal akidah. Jangan kita melihat, kerana kerajaan inilah kita hidup senang. Abah din bagi macam-macam kepada rakyat. Itu sudah ketentuan Allah. Allah gerakkan hati ini. Dia bersimpati, dia prihatin dengan keadaan rakyat yang ditimpa musibah ini. Kan? Hak dulu dia kata tak boleh, negara nak bankrupt. Boleh bagi semua rakyat RM30 tahun. Tahan 30 tahun. Kalau simpan tak makan. Itu cerita. Dia kata suara saya serak kamu. Bunyi kahak banyak. Dia kalau serak ni lebih kurang macam Rod Stewart. I'm sailing. I'm sailing. Itu dia husky voice dalam bahasa Inggeris. Husky voice, serak basah, macam suara Ella tu. Dia panggil husky voice. Sedap lagu sailing tu. Tak tahu Rod Stewart. Baik. Itu nak bagi hilang ngantuk sebab Mun nampak ngantuk malam ni. Salim pun serak basah. Ramli Syarif. Alamak. Baik. Jadi maknanya kena yakin. Kenny Rogers pula. Ni malah keluar cerita lagu pula, jam tak lagi. Dia pun kata kuliah orang ni tak ada cerita bola, tak ada cerita penyanyi, ni semua ada. Gambar P. Ramlee, kan? Jadi di antaranya urusan Allah, sebab Allah menyatakan aku setiap waktu di dalam urusan ialah memberi rezeki. Dari Quran, Tom Jones pula, Delilah. Dengan green grass of home. Awak tak sebut Engelbert Humperdinck. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. Malah dia buat lawak tak dah, nyanyi pula dah. Sikit-sikit tak apa, jangan banyak. Allah berfirman 43:32 tentang rezeki. Ni kita kena yakin tuan-tuan. Memang saya pun didatangi oleh syaitan. Kadang-kadang dengar ustaz tu, rezeki sekolah dia murahnya. Hamus kan? Dia terlintas hati tau. Jadi jangan duk cerita lama. Nanti apa bisikan syaitan tu datang. Mus datang cakap ustaz tu dia buat dapat punya banyak. Saya pernah dengar daripada mulut ustaz tu sendiri. Dia kata The Bee Gees pula dah. Aku menyanyi tak lagi pun hampa tahu. Kan? Jengkreng. Jadi bila dengar tu daripada mulut ustaz tu lintasan hati datang, kenapalah
aku ni tak dapat rezeki macam hang. Sokong mana? Dua-dua aku tak sokong. Itali saya tak minat. England saya suka, tapi oleh kerana dia orang sokong LGBT, yang tu kita tak maulah. Kan? Baik. Jadi maknanya bila dengar dia kata, saya Ustaz, bulan Ramadan saja zakat yang saya perolehi 500,000. Tu dia. Tuan-tuan, dia datang lintasan hati iblis. Alamak, hang cerai lah, hang dapat sikit lah. Tapi bila kita teringat ayat saya nak baca 32, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Tu dia ceritanya. Apa dia maksudnya? Maksudnya ialah kami, yakni yang mengagih-agihkan, dalam bahasa mudah faham, tentang rezeki di dalam kehidupan kamu di dunia. Ustaz tu baru buka sekolah berjaya, dapat duit banyak, kita 12 tahun tak siap-siap lagi, iblis datang. Celaka betul iblis ni, kan? Kita tolak, kita ingat ayat ni, hilang segala kerunsingan, keraguan, kebimbangan, kesedihan hilang. Sebab kita terima, aku beriman pada Allah. Allah yang menentukan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok orang yang kaya-kaya di dunia ni ramai, multi-millionaire. Tapi saya yakin dan percaya, mereka tidak memperolehi. Mereka pasti ada benda-benda yang tidak tercapai. Betul tak? Wang banyak tu. Kadang-kadang wang banyak, isteri cantik, tak ada anak. Kan? Tapi isteri cantik, anak ramai, rumah tersergam indah, anak-anak semua jadi jebon. Faham tak? Semua ni ketentuan Allah. Jadi kita bila teringat soal rezeki ni, itu dah ketentuan Allah. Allah takdir dah. Si fulan ni kau dapat sekian-sekian banyak. Si fulan ni sekian-sekian banyak. Si fulan kamu aku bagi sikit. Aku tahu bagi banyak kamu yek pula tak lagi. Aku bagi ngam-ngam. Kan? Itu ceritanya tuan-tuan. Tak terasa. Jangan terasa. Tu nak buat macam contoh Siti Aisyah. Anak saya yang sulung pun tak ada anak sampai hari ni. Anak saya yang sulung. Kadang-kadang memang terasa juga. Kita berdoa, kita ikhtiar pergi Mekah dah 6 kali, 2 kali haji, 4 kali umrah. Doa-doa pun Allah tak makbul. Siti Aisyah, jangan terasa. Baik. Jadi begitu juga wajib meyakini bukan soal rezeki, soal undang-undang. Saya kalau tak masuk undang-undang tak sah. Tadi saya baca, bila kita menerima pakai undang-undang ciptaan manusia syirik. Jadi kita nak cerita, kita juga orang yang beriman wajib meyakini tidak ada undang-undang yang mampu menyelesaikan segala permasalahan melainkan undang-undang Allah. Tuhan tanyamu dalam bentuk akidah 50 mus muat ngantuk walaupun duk balik mat. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Kan Tuhan tanya, apakah undang-undang jahiliah yang kamu kendaki? Allah kata, apakah undang-undang jahiliah yang kamu kendaki selain pada undang-undang Islam yang diturunkan oleh Allah, yang termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah jahiliah kesemuanya. Dan undang-undang siapa yang lebih baik, yang lebih benar, yang lebih adil daripada undang-undang aku bagi kaum yang yakin. Tu tuan-tuan, mau dengar? Mesti yakin, wajib meyakini tidak ada undang-undang yang lebih baik pada undang-undang Islam melainkan undang-undang Islam. Sebab tu Syekh Uthaymin rahimahullahu ta'ala, ulama Arab Saudi yang sebilangan kata ulama Wahbi, tak apalah, Wahbi tu dia punya pasal. Tapi dalam kitab Tauhid, beliau mensyarahkan kitab karangan Imam Muhammad Abdul Wahab, beliau menyebut, dengar mu dia sebut apa mu? Betul, perancangan Allah terbaik. Sebab saya selalu berpegang wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu, masuk Al-Baqarah 216. Kamu tahu, kamu tak tahu, dan aku tahu.
Allah tahu tapi kamu tak tahu. Sebab tu aku tak bagi kamu jadi kaya. Sebab tu aku tak bagi rezeki melimpah ruah. Aku tahu. Tu jawapan pada sahabat Al-Baqarah 216. Ini kita kena redha sebagaimana Siti Aisyah kata tadi, dia redhalah dengan ketentuan Allah kan. Baik. Jadi makna undang-undang tadi. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan. Dia kata apabila ada keyakinan, dia kata seseorang yang meyakini undang-undang ciptaan manusia dan undang-undang Allah sama baik, hukumnya kafir. Sama baik pun tak boleh. Apatah lagi mengatakan lebih baik pun kafir. Dr. Hamka sebut apabila ada keyakinan, ada ajaran lain yang lebih baik dari Islam untuk mengatur masyarakat, maka kafirlah orangnya walaupun masih semayang. Itu Dr. Hamka. Kalau tuan-tuan nak tahu, rojok tafsir Dr. Hamka surah ke-6 ayat 159 juzuk ke-8 cetakan lama 182 muka surat, cetakan baru muka surat 151. InsyaAllah tuan-tuan akan bertemu dengan fatwa beliau. Tak boleh kita meyakini, melainkan yakin wajib 100% undang-undang Islam, undang-undang yang paling adil yang mampu menyelesaikan segala permasalahan. Boleh mu? Ayat tu. Ini soal akidah. Begitu juga kalau kita meyakini kesemua ini, ada lagi banyak perkara. Saya hanya buat beberapa contoh. Di antaranya, jangan meragui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah insan pilihan Allah yang Allah utus kepada seluruh alam. Ini wajib kita yakini. Boleh? 21:107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, mengutuskan engkau Muhammad melainkan membawa rahmat kepada seluruh alam. Terbaik aturan Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-Nya. Kenapa? Wasi'a kursi. Bukan kursi dia luas. Ilmu pengetahuan Allah itu luas. Dia tahulah orang di barat, orang di Amerika, di Europe, apa keperluan mereka, apa makanan yang sesuai untuk mereka, di Asia, di Malaysia, di India. Ini makanan yang sesuai untuk kita. Kerana dia, ilmu Allah mencakupi langit dan bumi. Masya Allah. Ilmu kita terbatas. Mana dia dalil ilmu kita terbatas, Mus? Kalau mu boleh jawab, RM100. 1 saat sekarang habis. Nasib baik tak jawab. Macam nak jawab, nak juga duit aku. Aku dah 2 bulan tak dapat apa. Jawapannya 17:85 Al-Isra, di penghujung ayat, tapi kita baca semua. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu jawapan pada Rasulullah Arihna. Jadi maknanya ketika ditanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang roh, roh kita kat mana mu? Kat atas kepala, kat kaki, kat belakang, dalam perut, siapa tahu? Allah kata, tolong jawab, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi maknanya tidaklah kami, yakni itulah yang dimaksudkan dalam amanat. Itulah tidaklah kami memberi ilmu pengetahuan kepada kamu wahai manusia kecuali sedikit. Tidak mau. Yang ada kat saya sikit, yang ada kat kita semua, campur semua lepas sedikit. Ilmu Allah Ta'ala, kalau nak tahu luasnya ilmu Allah Ta'ala, Suratul Kahfi, surah ke-18. Ayat mana tu? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Bukan ayat tu, ayat sebelum tu. Itu ayat terakhir. Ayat apa? Ayat 100 berapa sebelum tu? Itu ayat terakhir 110. Nak tahu, saya nak bagi tuan-tuan yakin ilmu Allah Ta'ala ni tak habis. Mana? Ayat ke berapa? 109. Saya baca tadi 110. Jadi minta maaf. Tu saya dengar tak ada pun sebagai tinta. Ni ayat dia.
Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Bunyi Arab kan? Madada. Kalau madada itu Melayu. Cuba tuan-tuan tengok. Katakanlah kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimah Tuhanku. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu. Tu dia ilmu Allah Ta'ala. Ini nak menguatkan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Al-Isra 85 disokong oleh Al-Kahfi ayat 109. Jadi kita wajib kena yakin dengan putusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa rahmat kepada seluruh alam. Habis satu bab, contoh saja beriman pada Allah. Fa ammal ladina amanu billah, maka adapun orang-orang beriman dengan Allah itu di antara senarai sebahagian. Ada lagi yang wajib kita imani. Kemudian untuk mendapat rahmat Allah selain daripada beriman kepada Allah, wa'tasamu bih. Dia sebut wa'tasamu bih. Nah, apa dia? Tadi tuan-tuan dengar. Dan berpegang teguh kepada petunjuk Al-Quran. Itu dia. Berpegang teguh apa tuan-tuan? Kita beramal selaras dengan tuntutan Al-Quran dan Sunnah, baru ada harapan nak dapat rahmat Allah. Jangan menyalahi perintah Al-Quran. Nampak tak? Tuan-tuan, Al-Quran itu disebut dalam surah 64 ayat 8. At-Taghabun ayat 8. Saya pun tak pernah ingat, tetapi salah satu ayat dalam ayat ini sebahagian kalimahnya menyebut Al-Quran itu adalah cahaya. Baca sikit. Okey. Fa'aminu billah wa rasulihi wan nuril lazi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Cuba tuan-tuan tengok. Allah sebut dua. Fa'aminu billah, maka berimanlah kamu kepada Allah. Wa rasulih, dan Muhammad SAW. Nah, apa dia lagi kata? Wan nuril ladzi anzalna, dan cahaya yang diturunkan kepadanya. Apa dia? Berimanlah kepada Al-Quran. Berpegang teguhlah kepada petunjuk Al-Quran. Jangan diragui, jangan disangsi tentang kebenaran Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran semua yang benar. Kenapa benar? Ia adalah kalam Allah. 147 dah kita ingat. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Allah, maka janganlah kamu tergolong di dalam golongan orang-orang yang ragu. Dengar tu tuan-tuan, ya. Jadi disebut dalam ayat tadi, setelah beriman kepada Allah, tuntutan yang kedua ialah untuk mendapat rahmat Allah dan syurga Allah, wa'tasamu bih. Kamu wajib berpegang teguh dengannya. Nya ni apa? Petunjuk Al-Quran. Tadi terjemahan cukup clear cut. Berpegang teguh dengan petunjuk Al-Quran. Kenapa tuan-tuan? Tunjukilah kami jalan lurus. Amin. Amin. Jalan yang lurus itu telah dibentangkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mana dalil? 17:9 Al-Isra. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Nampak tuan-tuan? Macam tu yang ustaz. Terima kasih ustaz. Ustaz Haddad buat satu perbandingan sebatang jarum lalu dicelup ke dalam laut. Cuba tengok bekasan air yang lekat di batang jarum tu banyak mana? Sikit. Begitulah ilmu yang Allah anugerah, yang Allah kurnia pada kita. Sikit je, tapi kita keras kepala. Ego, kita rasa kita hebat. Kita dah lupa dah. Kita hebat kerana dia bagi hebat. Kita jadi pemimpin, tengok. Mus?
Karena kepimpinan saya lah negara maju. Podai என்னோட கச்சரா. Dai macang. Bukan buah macang. Nah, kamu pun ada orang bawahan kamu, menteri, timbalan menteri, kan? Setiausaha politik, semua memainkan peranan. Bukan kamu hebat. Jangan lupa tu. Ni kadang-kadang lupa. Nah, pemimpin jadi ego kerana sebab-sebab tu. Dia rasa dia hebat. Ada tak pemimpin ego yang Allah sebut dalam Quran? Macam saya sebut tadi. Ada? Bagilah jawapan. Jangan duk sembang kari. Nah, ada 43:51. Wanada Fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsirun. Awak nak iklan pula ni, dia kata ada. Biasa. Iklan kita hilang Mahmud. Air malam dia tak ada orang. Pasal apa no? Tu cerita dia tuan-tuan. Kamu tak tengok ke Firaun kata, kamu hidup makmur ni, air sungai yang memberi manfaat pada kehidupan kamu mengalir di sekeliling istana aku, di bawah istana aku. Masya Allah. Cakap Cina pula. Lukisi lo. Nah, wa bocak lu lo. Nah, lukicak tu kia lah. Cakap Cina. Dan dia suruh cakap Cina. Bengali saya tak boleh. Nanti mampus pun dia bangkit nak cari aku. Sebab aku tahu satu tu bangsa Bengali. Baik. Jadi maknanya Allah memerintahkan kepada kita bukan sekadar berpegang teguh dengan Al-Quran. Nah, berimanlah kepada cahaya. Al-Quran tu cahaya. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Soalan ustaz, adakah yang degil dan tidak mau ikut undang-undang Allah termasuk dalam golongan ABA seperti mana yang Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya? Minta ustaz kurang ilmu ustaz pada kami semua. Oh, aba. Nah. Okey. Jadi maknanya maknanya ini ayat ada dan mungkin kita akan bahas tidak lama lagi, tapi dah tanya saya jawab. Ayat ke-34 2:34. Tuan-tuan bayangkan tengok soalan daripada sahabat Syakir. Iblis ni Tok Guru cerita, nah, cakap siam dah. Sorry kap. Painai nak pergi mana? Nah, Tok Guru cerita, tuan-tuan dan perempuan, Iblis ni 80,000 tahun beribadah pada Allah, tetapi kerana engkar lagi akan datang lah. Saya nak sebut sikit ni. Dengan keingkaran sekali tu dia jadi kafir. Boleh bayang 80,000 tahun amal ibadah yang dikerjakan oleh iblis null and void. Cakap Inggeris pula, batal. Wa in qulna lil malaika usjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika mana kami, kata Allah, memerintahkan kepada para malaikat sujud kepada Adam, tunduk hormat saja. Keseluruhan para malaikat tunduk menghormati Adam kerana ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, kecuali iblis. Iblis dia ada apa? Dia ingkar. Wa kana minal wastakbara, dan dia takabur. Wa kana minal kafirin. Itu jawapan Quran. Nah, jawapan hadis Bukhari. Tuan-tuan boleh bertemu hadis ni dalam mukadimah Mustikah Hadis. Nah, Mustikah Hadis, masuk kod pintu, keluar kod tingkap. Sawadikap. Moi, pandai siapa? Nah, dalam Mustikah Hadis, hadis ke-7. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ada aba. Bukan eba. Eba lain. Yang tu the Swedish punya pop group. Kan? Nah,
illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Aba 2 kali. Yang tak masuk syurga ialah orang yang ingkar, yang menentang, yang memperlekeh, yang mempersendakan ajaran Islam. Mereka ni adalah aba. Mereka adalah yang tak mau masuk syurga. Boleh Syakir? Ayat Quran Al-Baqarah 34, dalil hadis Bukhari, hadis ke-7, muqaddimah mustikah hadis. Hope answer your question, brother. Boleh? Baik. Jadi maknanya inilah Quran Allah bagi tahu. Yang mana fungsi Al-Quran itu, fungsi Al-Quran itu membimbing umat manusia ke jalan yang lurus. Kenapa tak nak ikut cahaya yang Allah bentangkan? Kita jalan dalam gelap gelita, tuan-tuan. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah datang, dia pegang torchlight. Nak ikut tak dia? Terang menderang. Oh, kita nak tunjuk ego. Tak nak. Jalan dalam gelap. Kira terpijak kepala apa? Bukan kepala bapak. Kepala ular kapak. Kan? Dia patut balik awal. Tadi aku nak tolong guide hang tak mau, kan? Tuan-tuan ni sekarang ni macam handset kita. Kita boleh set terus. Ada soalan lagi apa ni? Tu ada soalan lagi, Ustaz. Soalan apa pula? Tak tahu apa dia soalan daripada siapa. Baik. Soalan apa? Tak ada. Jadi kita nak salahkan siapa? Jika iblis tak ingkar, kita tak ada di dunia ni, kau Ustaz. Itu semua perancangan Allah. Dia tahu dah. Kan? Dia tahu dah. Dunia yang aku nak cipta ni mesti bermacam-macam ragam manusia. Ada yang zalim, ada yang pertengahan, ada yang taat. Yang ni kena tengok 35-32. Mus ngantuk lah tu. Lali lah tengok. Macam tak kena ketum yang ni. Memang Allah tahu dah. Sebab tu Allah pun sebut wa fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Tak ada iblis, tak ada DAP. Tu dia kata dah. Yang tu bukan dia adik-beradik. Tu DNA sama ya. Tu cerita dia, tuan-tuan. Sebahagian manusia masuk syurga, sebahagiannya ke neraka. Allah buat tahu, Allah siap-siap. Dia wujudkan iblis dulu, menggoda Nabi Adam alaihissalam, kan? Ringkas cerita begitu. Baik. Jadi apabila selama mana kita ikut petunjuk ini, Allah bagi tahu. Al-Quran juga membawa berita gembira pada golongan beriman serta beramal soleh. Sesungguhnya bagi mereka, yakni 2 kegembiraan, 2 ganjaran yang besar. Di dunia insya-Allah hidup dengan penuh keamanan, kemakmuran apabila kita beriman, dan akhirat sejahtera di dalam syurga Allah. Okey. Kemudian setelah kita menunaikan 2 tuntutan, beriman pada Allah, berpegang teguh pada petunjuk Al-Quran, Allah bagi jaminan kita bakal mendapat kurniaan Allah di negeri akhirat dalam syurga, yakni yang tidak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas di dalam hati. Apa benda? Mana saya tahu. Kalau di dunia ni tadi saya menyanyi lagu Engelbert Humperdinck, Release Me pun tuan-tuan, Ustaz, release me. Please release me, let me go. For I don't love you anymore. Kan? Engelbert Humperdinck. Kan? Tom Jones, Delilah, Green Grass of Home. Sedap lagu. Tapi di syurga lebih sedap yang kita tak pernah dengar. Tu dah. Kita ni kadang-kadang khayal juga dengar lagu best-best. Soalan Ustaz, adakah kita diampunkan Allah? Mana ni? Kat mana? Soalan, adakah kita dengan Allah dengannya sekarang kita tidak redha dengan undang-undang yang ada sekarang, dan adakah kita akan terlepas nanti dari soalan Allah? Tu dia. Kita tak redha, selamat akidah kita, sebab kita sebab ar-redha bil kufrun kata ulama. Redha dengan benda kafir menyebabkan kita jadi kafir. Betul Ustaz? Tak ada. Kemudian kita tak redha, kita selamat. Tetapi kita perlu bersama-sama mendokong perjuangan Islam. Tak dapat tidak, sebab Allah ajar
surah ke-9 ayat 119. Kita wajib kena bersama-sama, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan hendaklah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Benar dalam tutur kata, benar juga di dalam tindakan-tindakan. Mereka cakap, mereka buat, walk the talk, bukan cakap tak buat. Nampak tak tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Boleh Syakir jawapannya. Jadi pertama kita tak redha, dan kita bersama-sama dengan mereka-mereka yang benar-benar nak melaksanakan tuntutan Al-Quran. Dan adakah kita akan terlepas di sana nanti dari di soal? Tak ditanya dah. Kita dah menyokong perjuangan Islam, apakan daya, tak menang. Boleh tuan-tuan? Kita nak buat macam mana? Tapi kalau kita tak sokong, sebab ada ustaz pula, pendakwah kata tak usah peduli tentang politik, mai kita wirid je. Oi, macam mana ni? Wirid saja. Nabi pun berjuang, Nabi pun ketua, menghadapi peperangan demi peperangan, kan? Jadi begitu. Jawapan saya. Boleh ustaz? Ustaz. Ya betul lah, ustaz jelah semua tu. Insya-Allah. Jadi makna kita akan dalam keadaan cukup, awam panggil apa? Kaget. Terperanjat. Kenapa? Telinga ni tak pernah dengar macam ni. Benda apa ni? Mata, hati tak pernah terlintas. Benda apa ni? Itu kenikmatan dalam syurga. Tu. Dan di dunia Allah kata wa yahdihim ilaihi siratal mustaqimah. Selama mana kita beriman pada Allah, sebagaimana contoh yang saya kemukakan tadi, kemudian kita berpegang teguh beramal berdasarkan petunjuk Al-Quran, inilah yang paling penting. Dalam tafsir Sarojok dia kata, yang paling penting mereka mendapat petunjuk kepada agama Islam, agama yang Allah redha. Maknanya sepanjang kehidupan kita di dunia yang sementara ini, kita senantiasa berada di landasan yang benar, di dalam landasan yang benar yang kita pun tunjukilah kami jalan yang lurus. Nampak tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Akhirnya bila kita berada di landasan kebenaran, insya-Allah Allah redha dengan apa yang kita buat. Insya-Allah kita akan dimasukkan ke dalam syurganya. Kita akan mendapat keredaan Allah, dan syurga sedang menanti kita, insya-Allah. Jadi cukuplah. Yang saya tak sempat nak baca, minta maaf lah. Kadang-kadang bukan saya boleh berjawab ke semua. Alhamdulillah ada Ustaz Haddad, tak ada akan tolong jawab lah. Ada kadang-kadang tak sempat nak baca kerana terlalu cepat sangat, dia naik terus. Jadi sekadar itulah malam ni manfaat kepada kita bersama. An-Nisa 175. Ingat, selama mana seseorang itu beriman pada Allah, berpegang teguh pada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, insya-Allah tuan-tuan, Allah akan menempatkan kita dengan rahmatnya ke dalam syurga. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi saya memohon ribuan kemaafan terkasar bahasa dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bertemu pada pagi esok. Kita masuk surah Al-Ma'idah pula. Surah Al-Ma'idah, saya akan pilih saja ayat-ayat yang bagi saya ayat yang cukup baik untuk diperbahaskan, kerana ayat-ayat yang saya pilih ni kebanyakan semua ayat akidah. Moga-moga akidah saya mantap, moga-moga semua akidah kita ni insya-Allah mantap. Kita mati dengan keadaan beriman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Kata di kota
angkasa